Masalah kencing berbuih merupakan satu gejala yang sangat merisaukan kepada ramai orang. Umum mengetahui kencing berbuih ni merupakan satu tanda yang tidak baik dan memberi gambaran kesihatan kepada buah pinggang kita. Secara amnya, kencing kita ni sepatutnya berwarna kuning cair dan tidak berbuih, tetapi dalam sesetengah kondisi, kencing kita boleh jadi lebih berbuih daripada biasa. Jadi dalam video hari ni kita nak tengok 3 punca yang boleh menyebabkan kencing kita boleh jadi berbuih dan bagaimanakah untuk kita mengetahui jika kondisi ni berbahaya ataupun tidak. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, selalunya apabila pesakit datang berjumpa saya dengan masalah kencing berbuih ni, selalunya saya akan tanya soalan yang bunyi agak pelik sikit lah. Contoh macam, cik kencing berdiri ke kencing duduk? Sebab apa kita kena tahu yang bukan semua kencing berbuih ni disebabkan oleh penyakit buah pinggang. Jadi punca pertama yang boleh menyebabkan kencing kita berbuih yang dianggap sebagai normal adalah faktor seperti kelajuan kencing ataupun speed of kencing kita. Dalam keadaan pundi kencing kita yang penuh, kelajuan kencing kita akan lebih laju dan ni boleh menyebabkan kencing kita berbuih lebih daripada biasa. Sama macam mana kita buat teh tarik, lagi tinggi kita tarik, lagi banyak buih yang terhasil. Sebab tu kalau boleh, kencinglah dalam keadaan duduk. Kajian juga mendapati kepekatan kencing boleh menyebabkan kencing lebih berbuih daripada biasa, terutama sekali apabila pesakit sangat kekurangan air atau dehydrated. Jadi sekiranya kencing kita berbuih pada permulaan dan hilang dalam beberapa saat, selalunya buih-buih ni tidak melambangkan apa-apa penyakit dan dianggap sebagai normal. Okey guys, punca kedua yang kencing berbuih ni yang kita semua takut adalah buih-buih yang disebabkan oleh penyakit buah pinggang. Dalam keadaan yang normal, buah pinggang kita mampu untuk filter ke semua protein dan gula balik ke dalam badan kita. Tetapi dalam keadaan buah pinggang dah mula rosak, terdapat protein-protein yang boleh bocor daripada buah pinggang dan masuk ke dalam kencing kita. Protein yang terlepas ke dalam air kencing ni boleh menyebabkan penghasilan buih-buih yang banyak dan besar. Penyakit-penyakit utama yang boleh menyebabkan masalah buah pinggang termasuklah kencing manis, darah tinggi, nephrotic syndrome dan banyak lagi. Tetapi generally punca utama pesakit di Malaysia memerlukan dialisis adalah disebabkan oleh kencing manis. Jadi sekiranya anda obes ataupun dah ada kencing manis, pastikan kita kawal paras gula dengan baik. Sebab apa, dalam kencing kita ni sepatutnya tak ada protein dan tak ada gula langsung. Punca ketiga, kencing berbuih adalah disebabkan oleh ubat-ubat tahan sakit, ubat-ubat tradisional dan sesetengah supplements. Penggunaan ubat tahan sakit untuk jangka masa yang lama sangat memudaratkan kesihatan buah pinggang kita. Walaupun begitu, penggunaan ubat tahan sakit untuk jangka masa yang singkat, sehari atau 2 hari, tidak memberi sebarang kesan sampingan. Bila bercakap mengenai ubat tahan sakit ni, janganlah kita terlalu takut untuk menggunakan ubat tahan sakit ni sampai sanggup datang ke hospital pukul 2-3 pagi tanpa cuba apa-apa ubat di rumah dulu. Contoh penggunaan ubat tahan sakit secara bahaya adalah macam seorang pesakit saya yang hanya berumur 16 tahun dan dah memerlukan rawatan dialisis. Puncanya dia adalah seorang pesakit gout yang kerap kena serangan dan sentiasa memerlukan dan bergantung kepada ubat tahan sakit yang dibeli sendiri dekat farmasi. Jadi ubat tahan sakit ni boleh makan, tapi dapatkan nasihat daripada doktor ataupun farmasi berkenaan dengan dos yang disyorkan. Jadi macam mana kita nak tahu whether kencing berbuih kita ni normal ataupun tidak? Selalunya kalau penyakit buah pinggang ni dia datang juga dengan gejala-gejala yang lain, contohnya seperti kaki yang bengkak, sesak nafas atau rasa kurang kencing walaupun minum air dengan banyak. Tapi untuk kepastian, semestinya perlu berjumpa dengan doktor untuk buat pemeriksaan dan jika perlu doktor akan lakukan ujian air kencing dan ujian darah untuk melihat fungsi buah pinggang kita. Sekiranya terdapat masalah buah pinggang, pemeriksaan akan dijalankan bagi mengenal pasti punca kerosakan buah pinggang tu dulu, barulah rawatan yang betul dapat diberikan. Conclusion guys, next time kita ke toilet, jangan lupa pandang ke bawah dan melihat apa yang keluar daripada badan kita. Sebab kadang-kadang dia boleh memberi gambaran kesihatan organ dalaman kita. Dan sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut apakah 5 tanda yang kemungkinan anda mempunyai masalah buah pinggang, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap hampa suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.